Mayatnya dibakar, disimen dan dicampakkan ke dalam lubang sedalam 1 meter. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Kenny Ong dilahirkan pada 18 Julai 1974 di Ipoh, Perak. Beliau adalah warga Malaysia yang bekerja sebagai penganalisis teknologi maklumat di San Diego, California, Amerika Syarikat. Ibunya seorang keturunan kacukan Cina dan India. Kisah pembunuhan ini bermula dengan sebuah parti makan malam, tetapi berkesudahan dengan sebuah tragedi yang membingungkan. Apabila Kenny Ong menghadiri makan malam bersama kawan-kawannya, tiada siapa yang tahu ia sebenarnya menjadi majlis perpisahan mereka untuk selama-lamanya. Pada masa malam kejadian, Kenny telah pergi ke keretanya bersendirian untuk mengambil tiket parking yang tertinggal manakala ibu dan kakaknya menunggu di tempat pembayaran. Tetapi penantian ibu dan kakak mangsa selama 30 minit di kawasan bayaran tiket di Bangsa Shopping Centre menjadi sia-sia apabila Kenny telah diculik oleh Ahmad Najib Aris, iaitu perogol, dibunuh dan kemudiannya mayatnya dibakar dalam keadaan yang menggerikan. Menurut keterangan pelaku di mahkamah, dia telah menghampiri sebelum menculik mangsa kerana Kenny telah melanggar motosikal milik beliau dan tidak membayar ganti rugi. Suspek telah menendang mangsa masuk ke dalam kereta. Kemudian Kenny telah dibawa ke sebuah kawasan sunyi di Kelana Jaya berhampiran lapangan terbang Subang. Pada mulanya, suspek dipercayai ingin merogol mangsa di tempat kejadian, tetapi terbantut apabila terdapat 2 orang anggota polis peronda bermotosikal menghampiri kereta tersebut. Apabila melihat keadaan mereka yang mencurigakan, yang menjadi misteri, semasa kedatangan 2 orang polis tersebut, Kenny dikatakan hanya menunduk berdiam diri. Malah Kenny dengan tenang telah menghulurkan kad pengenalan beliau kepada suspek untuk dihulurkan kepada 2 anggota polis terbabit. Berkemungkinan juga pada masa itu Kenny telah diugut dan berada di dalam keadaan yang sangat takut. Menurut polis terbabit, sebenarnya Kenny ada memberi 2 syarat tangan kepada mereka. Malangnya, mereka tidak memahaminya. Tanpa disangka-sangka, akibat terlalu takut, Najib telah memandu untuk melarikan diri walaupun pada masa itu IC suspek masih berada di tangan pihak polis terbabit. Lantas, polis terus melepaskan tembakan dan terkena tayar depan kereta yang dipandu suspek. Suspek berjaya melarikan diri membawa bersama Kenny di dalam kereta. Suspek kemudiannya telah memberhentikan kereta di Sungai Wei, Petaling Jaya. Menurut saksi kejadian, suspek telah meminta bantuan alatan daripada orang awam untuk menukar tayar yang telah ditembak tadi dan yang memuskilkan ramai pihak. Saksi mengatakan beliau nampak Kenny hanya duduk diam di dalam kereta itu. Ini juga menjadi salah satu perkara yang didebatkan di mahkamah. Mengapakah Kenny tidak cuba melarikan diri? Tambahan pula beliau memiliki black belt dalam seni mempertahankan diri. Namun, banyak perkara yang berkemungkinan terjadi pada ketika itu. Walaupun pada mulanya suspek berhenti untuk menukar tayar, tetapi tidak berjaya dan beliau pun terus meneruskan perjalanan dengan tayar yang rosak menuju ke Jalan Kelang Lama, Petaling Jaya. Pada Sabtu, 14 Jun 2003, Kenny Ong telah dirogol di dalam kereta di bawah jejantas berhampiran Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama di antara jam 1 pagi hingga 5 pagi. Kenny kemudiannya dibunuh di Jalan Kelang Lama, Petaling Jaya. Kejadian itu telah dilakukan di dalam kenderaan milik Kenny. Perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, suspek iaitu Najib telah mengakui yang beliau telah mengajak Kenny melakukan hubungan seks, tetapi mangsa hanya mendiamkan diri sehinggalah dipaksa dengan menggunakan pisau. Malah lebih kejam lagi, Kenny telah ditikam sebanyak 2 kali sebelum suspek mencampakkan mayat mangsa di dalam lubang pembentongan yang sempit sedalam 1 meter.
Tubuh mangsa dihenyak ke dalam lubang sempit di tepi lebuh raya itu dan ditindih dengan 2 tayar besar berisi simen. Dan suspek kemudiannya meninggalkan kereta mangsa di belakang rumah kedai yang berhampiran di Batu Tujuh, Jalan Kelang Lama, Petaling Jaya. Najib berasa takut kalau Kenny masih hidup dan bukan benar-benar mati. Najib datang semula ke kawasan pembunuhan dengan membawa 2 botol minyak petrol untuk membakar mangsa. Mayat Kenny Ong hanya ditemui 4 hari kemudiannya pada 17 Jun 2003 dengan kedua-dua tangannya bersilang di dada, kakinya terjuntai keluar daripada lubang manakala badannya telah dihimpitkan dengan 2 buah tayar besar berisi simen. Pihak forensik terpaksa melakukan penyiasatan di kesemua tempat kejadian yang melibatkan 8 lokasi dan telah menemui 5 bahan bukti termasuk kondom yang digunakan suspek ketika merogol mangsa. Kesan DNA daripada darah Kenny juga telah dijumpai pada seluar jins suspek dan bukti ini telah membawa beliau kepada hukuman bersalah kerana merogol dan membunuh. Pada Februari 2005, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan Najib dihukum gantung sampai mati. Pada tahun 2009, Mahkamah Persekutuan menolak rayuannya terhadap hukuman mati. Semasa perbicaraan, Najib hanya mendiamkan diri dan menangis apabila dijatuhi hukuman gantung. Dan beliau masih tidak mengaku bersalah sehinggalah di akhir perbicaraan beliau. Kes ini berakhir dengan Najib dihukum gantung sampai mati pada 23 September 2016 sejurus selepas subuh di penjara Sungai Buloh, Selangor.